Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey anak-anak cikgu sekalian, hari ini cikgu teruskan video pengajaran cikgu di bawah tajuk konsep alam Melayu dari sudut aspek budaya. Okey, kita dah cikgu harap kamu tak lupa konsep alam Melayu ada 3 aspek. Pertama geografi, kedua bahasa dan ketiga budaya. Jadi hari ini kita nak belajar konsep alam Melayu aspek budaya. Okey, pertama kita kena tahu apakah ciri-ciri budaya, iaitu apakah ciri-ciri yang patut ada pada sesuatu bangsa untuk kita declare sesuatu bangsa itu ada budaya, ada sistem budaya. Okey, kenapa pentingnya sistem budaya ni kelas? Kerana masyarakat yang ada sistem budaya adalah masyarakat yang bertamadun. Bermakna kita orang Melayu ni sangat bertamadun kerana kita ada ciri-ciri budaya yang lengkap. Pertama, ciri-ciri budaya bahasa dan tulisan. Kedua, pesuratan. Pesuratan ni ialah karya-karya sastera. Contohnya macam paling mudah, kalau kamu selalu pernah dengar di tingkatan satu dulu kita ada karya sastera Sulalatus Salatin. Itu adalah karya pesuratan yang menceritakan sejarah-sejarah raja-raja Melayu. Jadi kita ada sejak zaman purba lagi kita ada karya sastera kita sendiri. Yang ketiga ialah struktur sosial. Okey, struktur sosial ni saya rasa kamu faham, iaitu kedudukan-kedudukan golongan-golongan, sesuatu golongan dalam sistem masyarakat. Contohnya golongan bangsawan, rakyat biasa dan rakyat bawahan. So, contohnya macam kita ada sistem kesultanan dan pembesar, dan kita ada pegawai-pegawai yang mentadbir kampung, dan kita ada rakyat biasa, petani, pekerja dan sebagainya. Itu yang dikatakan struktur sosial. Kemudian kesenian. Okay, kesenian ni saya pasti kamu faham kan? Kesenian bukan hanya pada tarian ataupun baju-baju kebangsaan. Kesenian ni bukan hanya pada nyanyian, tapi kesenian ni ialah lukisan. Macam kita ada lukisan batik, kita ada ukiran kayu, bentuk awan larat, flora dan fauna. Itu adalah hasil-hasil kesenian di alam Melayu dan kepercayaan. Okay, saya rasa kamu semua tahu, tak kisahlah di mana saja rumpun Melayu di rantau Asia Tenggara ni, sama ada orang Buddha di Thailand ataupun kita sendiri Melayu di Malaysia, ataupun uh, uh, apa bangsa-bangsa Melayu yang rumpun-rumpun Melayu di negara lain, mereka ada kepercayaan iaitu bertuhan kan, sama ada mereka percaya kepada uh, uh, sama ada mereka beragama Buddha, beragama Islam atau beragama Hindu, tapi kita ni memiliki perkongsian yang sama dari sudut kepercayaan, iaitu kita tahu alam ini diperintah oleh Tuhan. Begitu kan? Jadi kalau kita orang Islam, um, konsep ketuhanan kita lebih sistematik lagi lah. Okey, jadinya macam dari segi kenegaraan pun saya yakin kamu faham bahawa rukun negara kita yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Jadi siapa nak jadi rakyat Malaysia mesti ada agama, iaitu ada Tuhan. Kalau dia declare, dia kata saya ateis, saya tak percaya Tuhan, maksud dia sudah melanggar rukun negara yang pertama, dan sebenarnya dia tak boleh jadi rakyat Malaysia sebenarnya kalau dia langgar rukun negara yang pertama tu, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. So nampak tak, kita bangsa di Malaysia memiliki ciri-ciri budaya yang lengkap untuk menunjukkan dan membuktikan kita adalah bangsa yang bertamadun. Okey, apa pun kelas, mari kita tengok apakah faktor-faktor alam Melayu berkembang dan berkongsi antara satu sama lain. Antaranya ialah kerana memiliki pelbagai kepandaian dan kesenian. Okey, mari sini kita tengok contoh hari ini kita nak tengok contoh-contoh budaya-budaya serumpun yang dikongsi sama-sama, yang diamalkan oleh kita Melayu di Malaysia dan juga diamalkan oleh rumpun Melayu di negara lain. Okey, contohnya wayang kulit. Okay, wayang kulit ni saya yakin kamu tahu. Wayang kulit ni asalnya daripada Siam, kemudiannya diserap oleh kita Melayu di Kelantan, dan juga wayang kulit adalah hasil seni uh, uh, yang dihargai di Indonesia, terutama oleh bangsa Jawa. So nampak tak kelas, wayang kulit ni ada di negara Thailand, ada di tempat kita, ada di Indonesia dan ada juga di tempat-tempat lain yang ada rumpun Melayu. Ya. Jadi wayang kulit ni
kita kongsi sama-sama dengan rumpun Melayu di alam lain ya. Okey, seterusnya contoh lagi ialah pembuatan gangsa dan seni mempertahankan diri. Seni mempertahankan diri ni iaitu silat ialah nanti kamu tambah sendiri dekat nota ya. Seni mempertahankan diri silat ialah ciptaan asal alam Melayu kan. Saya rasa kamu tahu tak ada bangsa lain yang mengamalkan seni mempertahankan diri silat selain bangsa Melayu. Kalau kamu pergi tengok pertandingan silat di Sukan Commonwealth kamu akan nampak ramai. Sebenarnya banyak negara yang menghantar wakil untuk bertanding silat. Contohnya Filipina, Thailand, Indonesia dan Malaysia sudah tentulah. Brunei, Singapura pun menghantar wakil silat mereka di pertandingan-pertandingan sukan antarabangsa. Bermaksud kita berkongsi semua ni kelas iaitu pembuatan gangsa dan seni mempertahankan diri silat ni. Pembuatan gangsa ni ialah besi kan. Logam tertua di dunia ialah gangsa. Ditemui di Sabak Bernam, di Kelang sejak awal zaman prasejarah. Ya. Bermaksud kita orang Melayu ni, alam Melayu ni ada teknologi besi dah ya. Seawal zaman prasejarah. Ya. Maksudnya kita ada warisan tu ya. Dan kita berkongsi juga dengan rumpun Melayu di negara-negara lain. Dan antara contoh-contoh nilai masyarakat yang kita kongsi juga kita boleh nampak nilai gotong royong pada orang Melayu di mana-mana kita pergi. Betul tak? Orang Melayu Banjar pun suka gotong royong. Orang Melayu Bugis pun suka gotong royong. Kita jauh pergi ke Brunei. Brunei pun orang Melayunya suka bergotong royong. Kita jauh lagi sikit pergi ke Kemboja. Kemboja, orang Melayu Kemboja pun suka bergotong royong. So nampak tak ya? Mereka memiliki konsep budaya yang dikongsi bersama, yang itulah kita panggil serumpun. Ya, okey kelas. Seterusnya, sebagai latihan soalan esei, terangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan budaya di alam Melayu. Okey kelas, saya nak ingatkan lagi sekali, soalan esei ialah soalan yang meminta kita menghurai dengan ayat yang panjang. Tak cukup dengan satu huraian, kita mesti ada 2 atau 3 huraian. Contohnya kelas, untuk soalan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan budaya di alam Melayu, kamu tengok sini, peruntukan markah yang diberikan ialah 8 markah. Bermaksud kamu mesti gunakan slide yang ini untuk mengarang jawapan yang memberi kamu markah 8 markah. Okey, contohnya jawapannya hanya ada di sekitar sini saja. Yang ini saja. Okey, berkembang maju kerana apa? Ada kepandaian satu, ada kesenian satu. So ada 2 faktor di situ ya. Alam Melayu memiliki kepandaian yang serumpun. Alam Melayu juga memiliki kesenian, berkongsi kesenian yang sama di rantau ini. Jadinya ada 2 faktor di situ, bermakna dah ada 2 markah sudah. Kalau ada 2 markah, bermaksud kamu nak cari 6 markah lagi. Bila 6 markah, kamu kena hurai untuk dapat satu isi 3 markah. Contohnya, memiliki pelbagai kepandaian, kamu mesti cari huraian yang dapat 3 markah dan memiliki kesenian tersendiri. Cari huraian kesenian tentang kesenian yang boleh membantu kamu dapat 3 markah lagi. So, nampak ya? Isi, kita dapat 2 markah dan cari lagi huraian yang boleh membantu kamu dapat 6 markah lagi. Bahagi di antara kepandaian dan kesenian. Mungkin kamu ada masalah nak memahami apa yang cikgu terangkan di sini. Tapi begini, cikgu minta kamu buat dulu jawapan soalan ini dan hantar jawapan kamu di dalam grup. Kemudian pada sesi yang lain, cikgu akan ajar kamu macam mana nak huraikan jawapan dalam soalan esei. Jadi untuk percubaan kali pertama ni, saya minta kamu cuba karang sendiri dahulu.
Lepas tu, selepas ini saya akan ajar dengan lebih terperinci. Apa pun saya nak kamu rasa pengalaman menjawab soalan esei tu. Okey ya. Pastikan ya kelas, jawapan adalah cukup dengan jawapan kamu mesti memenuhi kriteria untuk dapat peruntukan 8 markah ni. Jadi jawapan kamu, cikgu bagi clue lah ya, tak mungkin 4 atau 5 baris. Isi soalan esei yang 8 markah paling kurang mesti 8 baris. Okey, cuba jawab dulu ya. Okey, untuk itu cikgu akhiri di sini. Kita akan berjumpa di sesi akan datang. Ustazah akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.